Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita masuk chapter baru yang mana kita akan bincang berkenaan hydrocarbons. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ni kita akan bincang berkenaan topik baru iaitu hydrocarbons. Dalam chapter hydrocarbons ni kita ada dua subtopik. Dua saja, tak banyak, iaitu alkanes and alkenes. Dalam chapter hydrocarbons ni kita akan discuss lebih banyak macam mana reaction yang berlaku, macam mana cara nak bagi nama, apakah physical properties mereka. Okay, kita akan tengok one by one and it will be quite a lengthy series lah juga sebab kita akan tengok banyak sangat prosedur dia. Okay, jangan risau. Untuk video kali ni, aim kita very simple. Kita nak define and classify hydrocarbons according to aliphatic and aromatic, saturated and unsaturated. We won't spend a lot of time on this, but kita akan spend majorly of our content here on how to name and draw the structure of alkane according to IUPAC nomenclature rules. Okay, kita akan tengok in terms of structural alkanes dan juga dia punya substituents which is alkyl group. Okay, naming ni, apa yang anda perlu tahu adalah ia satu benda yang very fundamental yang mana akan diguna pakai sepanjang chapter ni. Okay, in fact kalau kita masuk dalam chapter-chapter lain pun, kita discuss mengenai alkohol ke, karbonil ke, all of this compound akan guna basic yang sama di sini. So, untuk master naming, basically you kena master naming of alkanes. Once you dah boleh naming alkane, you akan kuranglah masalah untuk naming compound-compound organik yang lain. Okay, kita tengok dulu apa itu hydrocarbon. Hydrocarbon is defined as compound yang ada carbon dan hydrogen. Okay, dia hanya ada carbon dan hydrogen saja. Dia boleh diklasifikasi kepada dua kumpulan iaitu sama ada aromatic ataupun aliphatic. Ataupun kita boleh juga classify dia sebagai saturated and unsaturated hydrocarbon. Apa itu aliphatic hydrocarbon? Aliphatic hydrocarbon ni kita ada tiga jenis iaitu alkane, which is semua dia ada single bond, alkene, which is ada double bond, and alkyne, which is ada triple bond. Kalau aromatic hydrocarbon pula adalah compound-compound yang ada benzene ring. Benzene ring ni adalah formula dia adalah C6H6. Ni structure of benzene. Okay, dia boleh juga dilukis dalam bentuk macam ni ataupun bentuk gegelang di tengah tu. All of this structure is referring to this one, C6H6. Ini saja. Okay, aromatik kita itu saja. Saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon adalah hydrocarbon yang mana semua bonding dia dah maksimum. Bermaksud, we know that every single carbon boleh buat 4 bonding. So, dia dah buat 4 single bond, itu kita panggil sebagai saturated. Kenapa saturated? Sebab we cannot add anything anymore to that. Okay, so dia hanyalah untuk alkane sajalah. Alkane is considered as saturated hydrocarbon sebab kita tidak boleh tambah apa-apa lagi di situ. Okay, dia dah achieve maximum number of bond. So, dia boleh guna untuk alkanes ataupun cycloalkanes. Ni adalah general formula. My style is I don't like to memorize the general formula. Okay, untuk saturated hydrocarbon, semua bonding dalam tu adalah single bond dan tidak ada functional group lah sebab dia adalah alkane. Dan dia general formula dia CnH2n+2. Untuk cyclic dia CnH2n. Dia adalah isomerik dengan alkene. Okay, untuk cycloalkane dia isomerik dengan alkane. Ni kita dah tengok dalam episod yang lepas. I think episod 3. Okay, functional group isomerism. Alright. So, next one adalah contoh untuk saturated hydrocarbon. So, inilah methane. Boleh jadi 5 carbon, pentane. Ataupun cyclopentane. Ataupun ini adalah 2-methyl propane. Okay. Unsaturated hydrocarbon pula adalah compound yang ada multiple bond. Dia ada double bond ataupun triple bond. Dia boleh dalam bentuk cyclic, dalam bentuk aliphatic. Tak ada masalah. Untuk naming alkane, apa yang perlu tahu adalah ni. Prefix ni mesti tahu. Okay, mesti ingat. Kalau 1 karbon, met. 2 karbon, eth. 3 karbon, prop. 4 karbon, but. 5 karbon, pen. 6 karbon, hex. 7 karbon, hep. 8 karbon, oct. 9 karbon, non. 10 karbon, dec. So, kalau dia alkane, nama dia akan jadi methane, ethane, propane, butane. Okay, so itu adalah kita punya basic. Ini kamu akan belajar dalam silibus kamu sampai 10 carbon saja.
Okay, kamu tak akan lebih pada 10 karbon. Maksud parent chain dia tu mestilah 10 karbon. Okay, so kita nak belajar naming. Okay, kalau kita tengok compound ini, okay, so this is our compound. Kita ada banyak karbon dekat sini. Okay, so the first thing first, bila kita nak bagi nama dia, okay, rule yang pertama yang kita perlu buat adalah kita akan cari rantaian karbon yang paling panjang. Okay, so kalau nak cari rantaian karbon yang paling panjang, kita akan kira lah. Di sini kalau kita tengok, okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kalau ini pun kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada dua option sekarang ni. So kita ada dua possible choice untuk pilih yang mana rantaian karbon paling panjang. Both rantaian karbon paling panjang dia adalah 7. So ini adalah 1, 2, 3. Okay, so ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bila ada 7 dan 7 ni, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tengok yang mana boleh menghasilkan lebih banyak substituent. Substituent tu apa? Substituent tu adalah karbon-karbon yang tidak terpilih untuk masuk dalam rantaian yang paling panjang tu. Yang disiring-siring ni. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dia tak pilih kan? Ini pula ada 3. Bila kita ada 1 ada 4, 1 ada 3, kita akan pilih yang lebih banyak substituent. Okay, so kita akan pilih yang inilah sebab dia lebih banyak substituent. Dan substituent ni pula ada nama dia. Substituent ni, kalau dia satu karbon, met kan? Bila dia jadi substituent, nama dia akan jadi metil. Kalau dua karbon, nama dia akan jadi etil. Dan kalau 3 karbon, dia akan jadi propil. Abaikan N tu. Propil ni ada dua bentuk, sama ada bentuk lurus ataupun bentuk bercabang. Kalau dia bentuk bercabang macam ni, ini kita panggil sebagai isopropil. Kenapa isopropil? Dia adalah isomer kepada propil. Okay, so ini propil, ini isopropil. Propil dia sambung di karbon 1. This one. Isopropil dia gabung di karbon 2. Next one. Kalau 4 karbon dia jadi butyl. Boleh juga dia ada isobutyl. Ini dia karbon sambung pada secondary carbon, so dia akan jadi sec-butyl. Dan ini dia sambung pada tertiary carbon, so dia adalah third butyl. So you kena tahulah, kalau kata you propil, you tengok dia propil ke isopropil. Kalau propil, dia sambung di carbon yang first one. Okay, tempat mana first tu? Kalau dia sambung di tengah, itu adalah isopropil. Kalau butyl, kita ada 4 possibility, sama ada butyl, isobutyl, okay, sec-butyl ataupun third butyl. Saya suka ingat iso ni bila lukis dalam bentuk skeletal, kita akan nampak ada Y di situ. Okay, tak percaya nanti kita akan buat latihan. Okay, so balik pada contoh kita tadi. So kita punya ini adalah rantaian karbon paling panjang dan kita dah tahu ini adalah yang ada paling banyak substituent. So sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah kita perlu numberkan kita punya substituent ni. Okay, so kita tahu kita ada metil 3, etil 1. So bila ada 3 metil, kita akan letak dia sebagai trimetil. Okay, dan numbering dia kita boleh mula dari bawah. Okay, dan kita akan dapat bahawa nombor dia adalah 3 etil, 2, 4, 5 trimetil heptane. Okay, so 3 etil, 2, 4, 5 trimetil heptane. So ini adalah cara macam mana kita bagi nama dia. Okay, untuk bagi nama ni memang kita akan buat lebih banyak sikit lah praktis, dan video ni akan jadi sedikit panjang because kita ada banyak example di hujung. Don't worry, tak apa, habis data sikit je. Kalau kata kita ada satu rantaian ni, okay, dari kiri dan kanan, kita boleh bagi nombor 3 pada metil, 4 pada etil. Ada 2 pilihan kan? So, yang mana kita akan pilih? Bila jadi macam ni, apa yang kita akan utamakan? Kita akan utamakan dia punya alfabet. Bermaksud, etil akan ambil karbon nombor 3. Okay, so nama dia akan jadi
Dia 6 karbon ialah hexane. Pada karbon ketiga adalah ethyl. Karbon keempat adalah methyl. Okey. So satu rule yang kamu kena tahu adalah bila kita tulis ni nama ni, bila antara nombor dengan nombor, okey, nombor dengan huruf, kita akan letak dash. Okey, number dash word. Kalau kita nombor dengan nombor, number koma number. Okey. Kalau nombor dengan nombor baru kita koma. Number dengan perkataan kita akan dash. So next one, antara substitute yang lain adalah seperti ini, kita panggil sebagai neopentyl, jaranglah digunakan. Kalau kita ada cyclic macam ni, 3 karbon, dia adalah cyclopropyl. Kalau 4 karbon, dia adalah cyclobutyl. Kalau benzin jadi substituent, dia akan jadi phenyl. Ini kita tak tengok dalam alkene sebenarnya. Okey, ini adalah benzil. Phenyl dengan benzil ni kita akan tengok kemudian lah. And then kalau kata kita ada halogen, dia akan jadi fluoro, chloro, bromo, iodo. Okey, dia adalah kita ambil kalau fluorine kan, kita tukar in tu jadi O. So fluoro, chloro, bromo, iodo. Kalau OH jadi substituent, dia adalah hydroxyl. NH2 jadi substituent, dia adalah amino. Kalau CN jadi substituent adalah cyano. NO2 jadi substituent, dia adalah nitro. Kita tak guna sangatlah yang bawah ni untuk alkane. Kita akan guna dalam chapter-chapter yang akan datang. Tapi it's good to introduce you early on all of this. Tadi kita dah tengok satu contoh kita yang mana kita ada pengulangan substituent, which is methyl tu berulang 3 kali. Bila methyl tu berulang lebih daripada 1 kali, ataupun ini substituent yang berulang lebih dari 1 kali, kita boleh kumpulkan dia sekali dan kita guna prefix. Prefix seperti di, tri, di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, hexa untuk 6, hepta untuk 7 and so on lah. Okay, so kalau kata kita tengok sini, okay, di pada karbon kedua kita ada methyl 2 kali, so dia akan di 2,2-dimethyl propane. Bila kita nak susun dia tu, kan kita kena susun in term of alphabet. Kan tadi macam ethyl dulu baru methyl. So bila kita nak tulis dalam bentuk alphabet ni, di, tri, tetra and so on ni, kita tidak consider dia lah. Okay, contoh macam ni. So dia adalah 3 ethyl. Okay, 3 ethyl, 4,7-dimethyl. Kalau kita ikut alphabet, D dulu baru E kan. Tapi di sini kita tengok huruf M. Sebab tu M ditulis kemudian. Tulis ikut susunan alfabet. Okay, bukannya 4,7-dimethyl, 3-ethyl nonane. Okay, so ini yang paling penting lah. Kena tulis ikut alfabet. Bila bercakap soal alfabet ni, there are certain things yang mana kita kena consider. Contoh, kalau kita ada iso, okay, iso is considered part of the group, but kalau kita ada sec ataupun third, dia bukanlah part of the group. Contoh macam ni, isopropyl kita tengok I, bukannya B. Okay, tapi sec butyl, third butyl kita tengok under B, bukannya under S dan T. Okay, so ini satu yang kamu kena tahu lah. Ada 2 je macam ni, iso dan juga neo. Okay, teruskan with practice. Kita try bagi nama compound ni. First thing first, we have to find the longest carbon parent chain. So nak cari yang paling panjang di sini adalah, kita kalau kira tengok ini senang lah, agak direct. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paling panjang 5. Boleh tak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So sama saja dua-dua. So di sini kita akan bagi number. Numbering mestilah substituent ambil nombor yang paling rendah. So numbering kita akan bagi daripada sinilah 1, 2, 3, 4, 5. That's mean pada karbon kedua dan karbon ketiga kita ada methyl. So dia akan jadi 2, 3. Methyl ada 2, so dia akan jadi dimethyl pentane. Okay, kita tengok the next one. Kalau yang ini pula, okay, kita cari rantai paling panjang. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dia masih hujung ke hujung ya. So dia akan jadi 1. Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6. Yang paling panjang adalah 6. Okey, so pada karbon yang kedua, pada karbon yang kedua ada metil. Ini ada metil, ini ada metil. So bagi nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia akan jadi 2, 4 dimethyl hexane. Okey, kita tengok the next one. Ini panjang sikit ya. So kita tengok berapa yang paling panjang. So kita ada satu. Tengok yang ni dulu. Kita ambil kuning lah kat highlighter. Ni kalau paling panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bila macam ni kita akan dapat 2 substituent. Kalau kita ambil color hijau pula, kita ambil pada sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kalau kata kita ambil yang kuning, kita ada 2 substituent. Tapi kalau kita ambil yang hijau ni, kita akan ada 1, 2, 3, 4 substituent. So bila ada 2 jalan yang berbeza, kita akan pilih yang lebih banyak substituent. So bila kita pilih lebih banyak substituent, kita akan ambil yang jalan hijau tu. Bermaksud ini adalah kita punya metil, ini kita punya metil, ini kita punya metil, ini 3 karbon sambung pada yang pertama. So ini adalah propil. So macam mana nak tulis ya? Bagi nombor dulu. Kalau mula sini 1, 2, 3. Sini 1, 2. So kita akan bagi ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bila kita ada 7, nama dia akan jadi heptane pada karbon kedua, karbon ketiga, karbon kelima. So 2, 3, 5. Ada metil 3 kali, dia akan jadi trimethyl. Okey. Dan pada karbon keempat ada 4-propyl. Dan dia jadi sorry, tak ada hash di situ. Sambung terus 7 karbon adalah heptane. Tulis dalam satu perkataan. Okey, so nampak sini. Nombor dengan nombor kita koma, nombor dengan perkataan kita dash, antara nombor dengan perkataan kita dash. Okey, so tapi antara perkataan-perkataan kita tidak ada dash, kita just sambung saja. Okay, next one. Kalau structure ini pula, kita cari rantai paling panjang dulu. So kalau straight ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau straight pun 6, kalau ke bawah pun 6. So kita ambil yang ke bawah lah, sebab nampak akan ada lebih banyak substituent. Kalau kita ambil ni, substituent kita pula ada. So ini ada 1 metil, 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 etil. Okey, dan kita beri nombor dia pula. So kita beri nombor. So ini adalah nombor, kita kena mula dari bawah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pada karbon kedua dan karbon ni ada metil, metil, metil. Ini etil. Etil kita tulis dulu sebab ikut alfabet. So pada karbon ketiga, okey, pada karbon ketiga kita ada etil, 3 etil. Pada karbon kedua dan karbon keempat kita ada 3 etil. So kita kena tulis 2, 2, 4. Kenapa kena ulang 2 tu 2 kali? Sebab metil tu 2 kali berada di karbon kedua. So kena ulang dia 2 kali. Jadi trimethyl. Okey, 6 karbon, so akan jadi hexane. Okey, 3-ethyl 2,2,4 trimethyl hexane. So ini adalah cara kita susun nama dia tu. Next example. Banyak example saya bagi dalam video ni. Okey, so next one, kita cari rantai paling panjang. So rantai paling panjang dia akan jadi, so jadi mesti dari hujung bucu ke bucu. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ni nampak banyak sikit substituent dia. So kita tengok next one, substituent dia. So kita ada metil, metil, etil, metil. So ada banyak metil dan etil di situ. So next one, kita ambil pen, tulis nombor dulu lah. Okay, so kita mesti mula dari bawah ni. Satu, bukan kena mula dari bawah, sebab bawah tu akan bagi nombor yang lebih rendah. Sebab kalau sini kita nombor 3 baru jumpa substituent kalau dari atas. Tapi kalau dari bawah, nombor 2 sudah jumpa substituent. Okay, so ini adalah metil, metil, etil, metil. So nama dia akan jadi 3-etil 2 4 5 trimethyl heptane. Sebab 7 karbon sudah adalah heptane. Okay, 3-ethyl 2,4,5 trimethyl heptane. Okay, next one. Okay, ini pula lain sikit sebab dia bagi nama yang salah dan minta kita lukis balik structure tu based on nama yang salah, bagi nama yang betul. Okay, bila kita nak melukis structure, kita akan mula dari belakang. So, kita ada heptane. This means 7 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada karbon ketiga, 1, 2, 3 ada metil. Pada karbon kedua ada isopropyl. Isopropyl ni macam Y. So now kita kena bagi nama yang baru. So kita tengok balik nama dia. Okay, kita tengok yang paling panjang dulu. Okay, so ni adalah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila 8, so bermaksud yang selebihnya ini adalah substituent, substituent, substituent. So nama dia akan jadi ni adalah karbon 1, karbon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat, kita ada metil 3 kali. So jadi trimethyl octane. 2, 3, 4 trimethyl octane. Okay, kita tengok next one. 3-isopropyl pentane. 3-isopropyl pentane. Lukis dulu pentane. 1, 2, 3, 4, 5. Pada karbon ketiga ada isopropyl lagi, Y. Kita kira rantai paling panjang. Kalau yang biasa tu memang 5. So kita tengok lagi 1 pula. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi beza dia kat sini adalah kita sekarang ni kita dah ada 2 substituent. 1, 2, which is metil dan etil. So kita akan bagi number dulu. So dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah metil, ini adalah etil. So kita akan tulis etil dulu. So nama dia akan jadi 3-ethyl 2-methyl pentane. Okay, so di sini kita tengok macam mana skill kita nak bagi nama tu. Next one adalah 2-third butyl propane. So nama dia sepatutnya apa ni? 2-third butyl propane. So propane 3 karbon. Pada karbon kedua ada third butyl. Third butyl ni dia macam kaki ayam. Okay, so sekarang kita nak bagi nama. Kita tengok nama dia pula. So 1, 2, 3, 4. Itu paling panjang. So dan pada karbon yang kedua, okay, pada karbon yang kedua kita ada substituent di sini. 1, 2, 3. Kita ada 3 substituent di situ, semuanya satu karbon. So kita bagi nombor dia pula. 1, 2, 3, 4. Ini adalah metil
metil, metil. So, nama dia akan jadi 2,2,3 tri-metil, 4 karbon, so butane. Next one, 2-sec-butyl butane. Butane dulu. 1, 2, 3, 4. Sec-butyl adalah 4 karbon juga, tapi dia sambung pada karbon ke-2. Okay. So, bila sambung macam ni, struktur dia macam mana? Kita lukis dulu, kita cari dulu rantai karbon paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila ada 6 rantai karbon paling panjang, kita tengok di substituent 1, 2. Okay, ingat priority. Rantai panjang, bilangan substituent. Rantai panjang, bilangan substituent. Okay, dan kita akan bagi number dia pula. So, kita nomborkan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah metil. Ini adalah metil. Dan nama dia adalah 3,4 dimethyl hexane. Okay. So, dalam video kali ni, kita dah tengok macam-macam cara nak bagi nama alkane. Okay, ingat ada beberapa rule lah yang kita akan guna. Rantai paling panjang, bilangan substituent, bila nak tulis, ikut alfabet. Ingat, ada yang masuk alfabet, ada yang tidak masuk alfabet. Ingat juga, antara nombor koma, nombor perkataan, dash, perkataan-perkataan, tiada apa-apa. Okay, so kena buat banyak latihan bagi naming ni. So, once kalau kamu dah buat latihan tu, kamu akan lebih mudah untuk memahaminya. Okay, I really hope you try to understand everything in this video. Okay, kita jumpa lagi dalam episod akan datang, yang mana kita akan try bagi nama pula untuk cyclic compound. Okay, with that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.